أستغفر الله إن الله كان توابا 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 بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. Pertolongan yang dijanjikan Allah tetap berlaku kerana Allah berkuasa menukar gantikan sesuatu keadaan sebagaimana kuasanya, memasukkan malam pada siang,
dan memasukkan siang pada malam silih berganti. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bersifatnya Allah dengan kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah itulah yang nyata palsunya. Dan ingatlah sesungguhnya Allah jualah yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah menurunkan hujan dari langit, lalu menjadikan bumi ini hijau subur dengan sebabnya? Sesungguhnya Allah maha halus serta lemah lembut urusan takbirnya. Lagi maha mendalam pengetahuannya akan hal ehwal sekalian makhluknya. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Dan sesungguhnya Allah dialah jua yang maha kaya lagi maha terpuji. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah memudahkan apa yang ada di bumi untuk kegunaan kamu? Dan demikian juga kapal-kapal yang berlayar di laut dengan perintahnya. Dan ia pula menahan langit daripada runtuh menimpa bumi, kecuali dengan izinnya. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihannya dan rahmatnya kepada umat manusia. Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, kemudian dia menghidupkan kamu semula. Sesungguhnya manusia sangatlah tidak bersyukur. Bagi tiap-tiap umat, kami adakan satu syariat yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan. Maka janganlah ahli-ahli syariat yang lain membantahmu dalam urusan syariatmu. Dan serulah wahai Muhammad, umat manusia kepada agama Tuhan. Kerana sesungguhnya engkau adalah berada di atas jalan yang lurus. Dan jika mereka mengemukakan bantahan kepadamu, maka katakanlah Allah amat mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Allah akan menghukum di antara kamu semua pada hari kiamat mengenai apa yang kamu berselisihan padanya. Bukankah engkau telah mengetahui bahawasanya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya demikian itu ada tertulis dalam kitab Luh Mahfuz. Sesungguhnya hal itu amatlah mudah bagi Allah. Ayat-ayat yang kita bacakan ini yang masih lagi merupakan kandungan surah Al-Hajj. Surah yang ke-22 pada juzuk yang ke-17. Pada ayat yang ke-61 sehingga ayat yang ke-70. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menerangkan tentang dalil-dalil kekuasaan Allah SWT. Kemudian ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan bahawa Allah menurunkan syariat kepada setiap umat dan setiap zaman. Setiap umat dan setiap zaman ada syariat yang bersesuaian dengannya, mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Kalau sebelum ini kita menerangkan dalam ayat yang kita bacakan bagaimana sifat syaitan dan sifat manusia yang engkar untuk menyeleweng kebenaran, bahkan menolak kebenaran daripada sampai ke telinga mereka dengan melakukan pelbagai penyelewengan dan melakukan pelbagai was-was, yakni kekeliruan. Dan Allah Ta'ala berjanji untuk menjaga syariatnya, menjaga agamanya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berjanji untuk memberikan pertolongan kepada orang beriman. Siapa sahaja yang sanggup berhijrah pada jalan Allah, sama ada mereka terbunuh ataupun mereka mati, maka Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepada mereka. Dan Allah juga berjanji untuk memasukkan mereka di kalangan orang yang mendapat keredaannya. Dan Allah Ta'ala juga berjanji siapa yang dianiaya, siapa yang dizalimi, mereka berhak membalasnya. Namun kalau mereka terus dizalimi, maka Allah yang akan menolong dan membantu mereka. Maka kenapa Allah Ta'ala berkuasa membantu mereka? Kerana Allah lah yang menciptakan segala-galanya. Allah lah yang menciptakan malam dan siang. Allah lah yang menciptakan air hujan yang turun daripada langit. Dengannya subur tanah, subur bumi, tumbuh-tumbuhan.
Dan Allah Ta'ala lah yang memiliki segala yang di langit dan apa sahaja yang berada di bumi. Dan Allah lah yang menentukan terhadap sesuatu itu berlaku mengikut kehendak Allah SWT. Dan kenapa kita katakan Allah berhak dan mampu serta berkuasa membantu orang beriman? Kerana Allah lah yang memberi nikmat kepada manusia seluruhnya dengan memudahkan segala perjalanan hidup mereka di dunia, bahkan melimpahkan kurniaannya dengan bergeraknya mereka di lautan dengan kapal-kapal di bawah pemeliharaan Allah SWT. Dan Allah juga menjadikan manusia dan berkuasa memelihara langit daripada runtuh menimpa mereka, sehingga langit itu terus kukuh sehingga waktu yang Allah Ta'ala kehendaki untuk runtuh, yakni pada hari kiamat. Dan Allah Ta'ala juga yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Kenapakah datang ayat yang menjelaskan kekuasaan Allah? Kerana ketika mana kita bicarakan semalam, Allah akan membantu orang beriman. Maka perlu ataupun orang-orang kafir yang bila mana mereka diberitahu Allah akan bantu orang beriman, Allah Ta'ala akan tolong orang-orang yang dizalimi. Allah Ta'ala akan bersama dengan orang yang menegakkan agama. Maka bagaimana nak fahamkan mereka siapa Allah? Kerana mereka pada penyembah berhala, mereka yang menyembah selain Allah Ta'ala, mereka juga berharap kepada pertolongan benda-benda yang mereka sembah. Sama ada sifatnya berhala, dari batu, dari kayu, ataupun apa sahaja yang menjadi sandaran pengabdian atau pengabadian mereka kepada benda tersebut. Maka Allah Ta'ala nak bezakan dan supaya manusia melihat jelas perbezaannya. Tuhan yang kamu sembah selain Allah, apakah punyai ciri-ciri ini? Apakah punyai kekuasaan ini? Allah yang berjanji untuk memberikan pertolongan pada orang beriman, maka sifatnya macam ni. Maka siapa pula Tuhan yang akan bantu kamu? Siapa pula kuasa yang kamu ingin sandarkan pergantungan kamu untuk melawan orang beriman, menolak kebenaran, dan juga untuk berterusan melakukan kezaliman? Maka Allah perkenalkan zat dirinya supaya nampak jelas batil segala sembahan selain Allah. Kerana sembahan selain Allah yang namanya berhala, yang namanya manusia, kalau yang menyembah raja sebagaimana yang sembah Firaun, yang menyembah Namrus, atau yang menyembah dunia. Maksud menyembah dunia yang harap dunia je untuk mereka berjaya. Atau yang menyembah sistem, nizam, menyembah sistem yang mereka hidup, lalu mereka pertahankan sistem tadi walaupun sampai peringkat melanggar perintah Allah. Maka apa sistem itu boleh buat? Maka Allah memulakan dengan berkata, zalika, demikian Tuhan yang akan membantu orang beriman itu sifatnya, bi annallaha, bahawa sesungguhnya Allah itu yulijul laila fin nahar, memasukkan siang, memasukkan malam pada waktu siang, wa yulijun nahara fil lail, dan memasukkan siang pada waktu malam. Maknanya Allah yang menentukan masanya, malam dan siang. Kita tahu bahawa pertukaran malam dan siang menandakan waktu dan tempoh, menandakan umur dan usia, dan menandakan detik-detik penting dalam hidup. Kita sentiasa tunggu siang atau tunggu malam. Dalam kehidupan kita, dalam kita mencari sesuatu kekuatan wa imas yang berada di siang hari menunggu malam hari, atau yang berada di malam hari menunggu siang hari, kita sentiasa membina harapan kita melalui pertukaran malam dan siang. Tengoklah esok hari saya akan buat macam ni, nanti malam saya akan buat macam ni. Maka dalam pertuturan kita, malam dan siang itu ialah dalam kita membina kekuatan, dalam kita membina azab, dalam kita membina harapan, dalam kita menenangkan keadaan. Sehingga kita kata esok tu okey lah tu, malam-malam nanti okey lah tu, waktu orang tu sakit. Maka kita kata esok insyaAllah baik, nanti malam nanti reda dah tu, waktu turunnya hujan dan berlakunya malapetaka.
Datang banjir. Lalu kita kata, insya-Allah esok okey. Lalu kita berharap dengan pertukaran malam dan siang akan berlaku sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Maka Allah nak beritahu, masa yang kamu tunggu tadi, masa yang kamu harap tadi, masa yang kamu inginkan perubahan, ia masa yang Allah Ta'ala tentukan dengan menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Maka ini adalah kekuasaan Allah. Allah boleh memanjangkan siang, maka datang musim panas, siangnya lebih panjang. Allah boleh memanjangkan waktu malam, maka datang musim sejuk, malamnya lebih panjang. Bahkan Allah Ta'ala boleh menjadikan matahari itu tidak tenggelam, maka ada kawasan yang senantiasa siang. Atau matahari tidak muncul, maka ada kawasan yang terus malam dan tak siang. Dan ini semua kekuasaan Allah Ta'ala dalam menentukan sesuatu. Maka Allah yang berjanji untuk membantu orang beriman, Allah ini yang menjaga malam dan mencipta malam dan siang. Baik, lihat bila mana Allah menyatakan yulijul lail, Allah memasukkan malam dalam siang. Bila ditanya, bila datangnya malam, siang pergi kat mana? Atau kalau siang datang, malam pergi kat mana? Maka Allah menjawab, dimasukkan. Kalau kita tengok ada gadget tu, bila gadget itu kita boleh masukkan dia, bila kita keluarkan jadi besar. Dan kita boleh sembunyikan dalam, memasukkan dia dalam idlash atau ilash. Menghilangkannya. Maka bila datangnya malam, siang dimasukkan dalam malam tu. Siang tu berada dalam malam. Dan malam berada dalam siang. Artinya saling memasukkan antara satu sama lain. Allah menjadikannya. Lihat kekuasaan Allah dalam menjadikan malam dan siang. Allah sebut dalam ayat yang lain, Allah boleh jadikan terus malam tanpa siang. Dan Allah boleh jadikan siang tanpa malam. Dan ini telah dibuktikan dengan tempat-tempat tertentu, utara dan juga selatan dunia ini. Yang kita katakan ada yang siang 6 bulan. Ada yang malam 6 bulan. Maka ini kekuasaan Allah. Lalu tanyalah berhala. Tanyalah sembahyang lain, apakah mereka menguasai malam dan siang? Tanyalah pemerintah yang mengaku Tuhan, apakah mereka yang mendatangkan malam dan mendatangkan siang? Wahai Allah Ta'ala menjadikan mereka lemah pada salah satu waktunya. Ada yang nampak gagah siang hari, malam lemah. Ada nampak gagah malam hari, siang lemah. Tak ada Allah jadikan siang malam nampak gagah. Maka Allah jadikan malam untuk sebahagian manusia berehat. Tidur, merehatkan diri. Dan sebahagiannya Allah jadikan siang untuk mereka berehat. Lalu mereka tidur dan merehatkan diri. Maka yang mendatangkan benda ini ialah Allah. Sebab itu Allah sebut ayat selepas itu. Sebab Allah menyebut sifatnya. Wa annallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu mendengar lagi maha mengetahui. Kenapa Allah Ta'ala sebut Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui? Yang Allah mendengar setiap doa orang beriman. Dan setiap kata-kata pelecehan orang-orang kafir. Dan Allah melihat setiap perbuatan mereka. Sama ada perbuatan orang beriman yang mentaati dan mematuhinya, atau perbuatan orang kafir yang mempermain dan mempersendakannya. Ketika mana Allah sebut kuasa mencipta, mendatangkan malam dan siang yang merupakan perubahan masa dan waktu, yang merupakan perubahan harapan dan cita-cita, maka Allah sebut Tuhan dengar dan Tuhan itu melihat. Kerana sama ada siang dan malam, manusia kalau kalangan orang beriman akan berdoa, meratap, merintih, bermunajat, merayu, memohon pada Allah. Kadang-kadang kita mohon pada Allah di malam hari. Kadang-kadang kita memohon kepada Allah siang hari. Ada keadaan siang lebih mustajab pada malam. Ada keadaan malam lebih mustajab pada siang. Ada keadaan dua-dua itu mustajab. Umpamanya contoh hari Arafah, maka siangnya lebih mustajab doa. Bermula daripada zawal zuhur. Siang itu lebih nilainya tinggi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada keadaan malamnya lebih baik pada siang dalam berdoa. 2/3 malam atau 1/3 akhir malam dan sebagainya. Ada keadaan siang dan malam adalah waktu mustajab doa. Bila dia berada pada satu kawasan yang mustajab seperti Multazam, seperti Raudah. Tuan-tuan duduk kat Raudah siang ke malam sama je mustajab doa.
Tuan-tuan berada dekat multazam, siang malam sama je. Tak ada ulama sebut sunat kat multazam malam hari. Atau siang hari, tak ada. Mana-mana waktu. Bila kita multazam, sebab istilah multazam, arti manusia di situ iltizam. Kerana siapa pun, dia tak akan tinggalkan Kaabah melainkan dia duduk kawasan tadi untuk dia berdoa. Dia disebut tempat itu multazam, tempat yang diiltizam. Yang tempat yang dikomitmen untuk berdoa. Dan kita kalau belajar dalam bab tawaf, memang tuan-tuan boleh buat tawadak ke tawaf benda ke. Lepas kita tawaf, contoh kita ambil tawaf wadak. Lepas tawaf wadak, kita buat apa? Kita pun solat sunat tawaf. Lepas tu, kita minum air Zam-Zam. Lepas tu, kita ke multazam untuk berdoa. Pergi multazam doa. Seakan lepas tawaf wadak kan kena cabut terus. Dia, kalau benda tak ada berkenaan dengan tawaf wadak, memang kena cabut terus. Tapi benda yang berkenaan tak apa. Maknanya kalau orang tu sudah tawaf wadak, tawaf perpisahan, dia solat sunat, itu berkenaan. Dia minum air Zam-Zam, itu berkenaan. Dia pergi kat multazam doa walau 1 jam, ia berkenaan. Lepas tawaf tu sejam duduk kat multazam doa, ia berkenaan. Maksud ia termasuk dalam makna tawaf wadak. Dia tak perlu kita perbaharui tawaf wadak. Kenapa? Kerana doa mustajab, siang ataupun malam. Maka Allah Ta'ala lepas menyebut tentang hal itu, Allah kata apa? Zalika, demikian itu yang berkuasa menjadikan malam dan siang itu. Bi'anna Allah, bahawa sesungguhnya Allah itu huwal haq, Tuhan lah yang sebenar. Yang tak berubah kekuasaannya, kebijaksanaan. Tak berubah. Tak macam berhala kamu berubah. Berkarat, kena basuh, kena mandi. Kena ubah tempat tu pula, tempat tinggi, tempat rendah. Nanti banjir, kena naik tempat tinggi pula. Nanti jatuh, kena buat baru pula. Kena buat tapak baru. Allah yang tidak berubah. Sedangkan Tuhan dan patung kamu sembah tu berubah-ubah. Yang ni Tuhan ada 2 tangan, esok 4 tangan pula ada. Hari ni duduk tempat rendah, esok tempat tinggi pula. Kemudian kata Allah lagi, wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Yang mereka seru, yang mereka berdoa, yang mereka sembah selain daripada Allah itu huwal batil. Ialah benda sia-sia. Sebab apa Allah Ta'ala sebut sia-sia? Sebab dia tak buat apa-apa. Contoh kita kalau ada orang-orang, dia tak buat kerja apa-apa, kita kata ni buat perabi beras ni, sia-sia. Dia tak buat kerja apa-apa. Ini kan pula namanya Tuhan tak buat apa-apa. Nama Tuhan tapi tak buat apa-apa. Orang yang buat dia, patung ini sembah dia. Dia buat kerja apa? Tak buat kerja apa, duduk je situ. Ni Tuhan menganggur. Tak buat kerja. Tentu orang ni kalau tak buat apa-apa, kita pun kata tak ada faedah dia ni. Kalau dia tak buat apa-apa, kerja tidak, apa tidak. Belajar pun tidak, kerja pun tidak. Buat apa? Tidur je lah. Tengok TV je lah. Kita kata ni tak ada faedah hidup. Kita kata ni kalau kita tanggung dia macam pikul biawak. Baik mati senang. Maka disebut Tuhan yang lain pada Allah batil kerana dia tak buat apa-apa untuk manusia. Dia tidak mengubah malam dan siang. Menciptakannya, jauh mendengar ataupun melihat. Kemudian kata Allah lagi, wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah huwal ali, dia maha tinggi. Al-kabir, Tuhan itu maha agung. Allah itu maha tinggi dengan segala sifat-sifatnya yang tidak boleh ditandingi. Allah itu maha agung, yakni maha berkuasa dengan segala sifat-sifatnya yang tidak boleh ada sekutunya. Kerana Allah tu Al-Kabir. Dia sebut kabir ni besar, agung. Tidak perlu pada sekutu. Tidak perlu sesuatu yang membantu. Dia punya kuasa. Dia punya kerajaan yang besar. Dan segala yang lain daripada kecil di hadapannya. Bila kita sebut Ali, kerana Allah maha tinggi. Iaitu tinggi kudratnya mengatasi segala kudrat yang lain-lain. Sebab itu Allah menyebut wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap atas sesuatu yang bijak itu ada yang maha bijak. Dan semakna dengannya setiap sesuatu yang dianggap ada kuasa, ada yang lebih berkuasa. Siapa dia? Huwal Ali. Itu Allah yang sifatnya tinggi. Apa makna Al-Ali? Tiada kuasa yang lebih tinggi padanya. Apa makna Al-Kabir? Tiada sekutu yang seumpama dengannya. Ini maksud sifat Allah. Sedangkan berhala-berhala tadi, yang menciptakannya berkuasa pada dia. Boleh robohkan dia, boleh runtuhkan dia. Boleh pecahkan dia. Kemudian sesudah Allah menyebut,
Inilah dia Allah yang akan membantu. Bukan berhala yang kau minta tolong. Ketika mana Abu Jahal dalam perang Badar berhadapan dengan orang beriman, maka Nabi SAW berdoa, bermunajat pada Allah. Abu Jahal juga bermunajat dengan menyeru berhala dengan berkata, Ya Hubal, Ya Lata, Ya Uzza. Dia berhala terkenal di Mekah, satu nama Lata, satu Uzza, satu Hubal. Berhala paling besar sekali, dia panggil Hubal. Setiap kali apa dia panggil Ya Hubal. Maka Abu Jahal kata, wahai Hubal, tolong kami hari ini. Kalau kamu tak tolong, binasa kami. Maka Allah Ta'ala nak beritahu, berhala yang kamu sembah ada buat benda ni. Patung-patung yang kamu sembah, apakah sifat macam ni? Apakah ia maha tinggi atau maha berkuasa? Sedangkan memang berhala bila dibuat, dijadikan baginya sekutu banyak. Sebab tu tak ada yang sembah berhala satu. Mesti berhala tu banyak. 20, 30, 40, 50. Kan sifatnya ada sekutu. Sebab dia bukan Tuhan. Allah satu, tak ada sekutu. Maka Allah Ta'ala menjelaskan akan kekuasaannya. Kemudian Allah kata lagi, Alam tara anna Allah, tidakkah engkau melihat sesungguhnya Allah anzala minas sama, menurunkan daripada langit itu ma'a air, fatusbihul ardu mukhdarrah, lalu jadilah bumi ini disebabkan air yang diturunkan mukhdarrah. Perkataan mukhdarrah maknanya menghijau. Menghijau maknanya subur. Subur maknanya menyenangkan dan memberi manfaat pada manusia. Bila kita sebut ini tanah subur, maknanya tanah yang memberi manfaat. Tanah yang memberi kesenangan, kebahagiaan pada manusia. Maka Allah Ta'ala menyebut di antara kekuasaan Allah Ta'ala ialah menurunkan hujan. Apakah berhala-berhala mereka ini menurunkan hujan? Apakah berhala-berhala ini menyuburkan tanah-tanaman, menghidupkan tanam-tanaman yang keluar daripadanya buah yang pelbagai dengan bentuk yang pelbagai. Sebahagian tanah yang sudah tandus, yang sudah kering, maka turun ayat ataupun turun hujan, maka ia bertukar menjadi tanah yang subur. Maka dia menjadi sebab tanah tadi boleh menumbuhkan berbagai sayur-sayuran dan menjadi makanan kepada binatang. Seperti orang Arab dia sebut mukhdarrah, aizatu khudratin, aizatu baklin wasiba'in. Maksud mukhdarrah, menghijau yang ia bersifat subur dengan tanam-tanaman dan subur untuk dinikmati oleh binatang ternakan. Ini kalau kita beli lembu kambing, macam mana lembu kambing ni terpelihara dan terjaga dengan tanah subur. Dia dapat makan daripada rumput, daripada tanam-tanaman yang keluar daripada bumi yang subur ini untuk menjadi gemuk, untuk menjadi lebih bermanfaat pada manusia. Maka Allah menyebut ini antara kekuasaannya. Kemudian kata Allah, Innallaha latifun khabir. Allah itu latif. Apa maksud latif? Yang ini penyayang. Baik, kita ada perkataan rahim. Rahim juga penyayang. Latif juga penyayang, atau kita sebut dengan terjemah literally-nya, lembut. Allah itu lembut. Maknanya kata ulama, penyayang Allah dengan sifat lembutnya. Penyayang Allah dengan sifat lembutnya, dengan menjadikan setiap sesuatu memberi manfaat sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya. Maknanya, kalau kita sebut sifat kasih, dia kasih Allah, bila kita sebut perkataan latif tadi, kasih Allah yang halus. Sehingga sekecil-kecil perkara pun Allah jaga. Sekecil-kecil perkara pun Allah ciptakan sesuatu tadi untuk manfaat kita. Dia, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, ada nikmat kita nampak jenis besar. Seperti ikan besar. Contoh ikan besar, nikmat besar lah. Ada nikmat kecil, ikan kecil. Tapi sedap, ikan bilis. Ikan bilis tu kecil. Kalau kita makan nasi lemak, kita letak ikan merah tak sedap. Makan nasi lemak dengan ikan merah, lepas tu tak kacang. Sedap tak nasi lemak ikan merah? Kalau orang kita sedap macam jakung ni, tak pernah makan nasi lemak pun. Bila kita makan nasi lemak, dia kena makan ikan bilis kecil tu. Kecil dia tu jadi sedap. Sesuai dengan nasi lemak. Maka itu sifat nikmat kecil, tapi ia memberikan kebaikan kepada kita. Allah jadikan yang kecil untuk kita ambil manfaat. Allah jadikan besar juga untuk kita ambil manfaat. Sehingga semuanya dengan sifat Allah latif.
Allahu latifum bi'ibadihi. Allah amat halus dalam menguruskan keperluan hamba-Nya. Amat lembut dalam memenuhi keperluan hamba-Nya. Sehingga kita manusia ni tuan-tuan, boleh rasa gembira dengan sekecil-kecil nikmat sampai sebesar-besar nikmat. Kita tak tunggu gembira dapat nikmat besar baru gembira. Kadang dapat nikmat kecil pun kita gembira. Sebagaimana juga musibah, kita tak boleh tunggu musibah besar baru nak sedih. Kadang musibah kecil pun kita dah sedih. Hilang muka surat buku. Sebab lama tak pergi kuliah. Hilang muka surat. Boleh sedih kita. Tak baca muka surat mana ni hilang. Dah diangkat ke langit muka surat tu. Sekecil masalah tu pun boleh jadi sedih. Sama juga dengan nikmat. Ada nikmat besar kita gembira. Ada nikmat kecil kita gembira. Benda kecil kita jadi seronok. Kita terhibur. Kadang-kadang tengok binatang kecil, semut-semut jalan pun boleh terhibur. Kan sifat Allah latif. Allah dalam beri nikmat, bukan beri nikmat besar je untuk kita rasa senang. Untuk kita rasa manfaat. Bukan nikmat kecilnya. Allah jadikan kita rasa senang dan dapat melihat manfaatnya. Kemudian kata Allah, Inna Allah latifun khabir. Apa maksud khabir? Allah yang maha halus pengetahuannya. Maknanya Allah mengetahui sekecil-kecil yang kamu buat. Dan sebesar-besarnya. Kalau kita kan, manusia, dia cuma nilai benda besar je buat. Benda besar, benda viral, orang pun kata baik je. Sebab apa? Viral. Dia buat tu dah masuk Facebook. Apa yang dia buat tu masuk TV. Tapi kalau kita buat benda kecil-kecil, orang tak ada orang hargai kita. Tuan-tuan buang sampah, buang kuku-kuku kat surau masjid tu, yang orang cabut tu, buang bulu-bulu hidung yang jatuh tu, tak ada orang puji kita. Tak ada orang tengok kebaikan tu. Sebab kecil sangat. Tapi tidak Allah. Dalam ayat yang sama seumpamanya Allah kata apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa pun yang buat sekecil-kecil amalan, Allah beri pahala. Allah angkat. Bukan sebahagian manusia. Yang di dunianya buat benda yang dianggap kecil oleh sebahagian yang lain, tiba-tiba di sisi Allah besar. Maka dengannya Allah masukkan syurga. Dalam hadis Nabi kata, Ra'aitur rajul yataqallabu fil jannah bisyauqatin amataha. Aku tengok ada seorang lelaki bergolek kesenangan dalam syurga hanya kerana dia membuang duri yang menghalang jalanan manusia. Sebab itu Rasulullah menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan memperkecilkan apapun kebaikan. Sebab kebaikan tu memanglah kita tengok kecil. Sebab benda tu pun saya kata tak ada orang nak masuk surga dengan kebaikan tu. Tapi tidak di sisi Allah. Tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kamu ingat kecil, di sisi Allah dia besar. Dia besar benda tu. Wa imma kebaikan, wa imma dosa. Setengah kita ada jenis dosa dia anggap kecil je Ustaz. Tapi di sisi Allah besar. Sebab itu kata ulama, bahawa nilai besar dan dosa tadi, bagaimana sikap kamu dalam melakukannya. Seorang bila mana dia buat dosa kecil, misalnya, lalu dia meremeh-remehkannya, ala kecil, maka besar. Dia akan bertemu dengan Allah dengan masalah yang dilakukannya. Seorang yang bila dia buat satu dosa yang kecil atau satu dosa yang besar, maka dia takut kepada Allah, amat takut, maka Allah kecilkan dosa tadi. Allah ampunkan. Sebab itu sikap kita dengan dosa tadi perlu sentiasa rasa takut. Sekecil-kecil dosa kita kena rasa takut. Sebab itu para sahabat menyatakan, kami melihat setiap dosa itu bagaikan gunung yang nak hempak kepala kami. Kita tengok dosa tak kira, kami tak ada pembahagian kecil besar. Nama je dosa, kami tengok macam gunung nak hempak kepala kami. Orang munafik pula dia tengok dosa besar bagaikan lalat yang hinggap di hidung, lalu mereka menghalau. Mereka buat macam ni. Tak ada apalah. Kita kadang-kadang bila buat, setengah kita buat salah dosa, tak ada apalah, biasa je ni. Nanti kita taubat lah. Kita taubat. Bukan sekadar meremehkan, melambatkan taubat. Sebab itu kata Hasan Basri, ada 6 perkara yang menjadikan rosaknya hati. Antaranya beliau menyebut yuznibuna biraja'it taubah. Buat dosa tapi menangguhkan taubat. Dia buat dosa, dia tahu dosa tak nak, tak apalah, kecil lah. Tanggungnya sebab kecil lah, belum sampai masa. Maka itu dipanggil perkara yang merosakkan hati dia.
atau yang timbul daripada hati yang rosak. Ini perbuatan yang perlu dijauhi. Kemudian kata Allah Ta'ala lepas menyebut bagaimana sifat rahmat Allah pada manusia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah kepunyaannya segala yang di langit dan segala yang di bumi. Allah Ta'ala nak beritahu yang menciptakan, yang menguasai dan kesemua yang diciptakan ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tunduk kepada peraturan Allah, tunduk kepada sunnatullah, dan Allah mutasarrifun fiha kaifa yasha. Allah yang menguruskannya mereka apa yang dikehendaki. Wa huwa ghaniyun amma siwa, dalam keadaan Allah tidak berhajat kepada itu semua. Wa kullu syai'in faqirun ilaihi, dalam keadaan semua itu berkehendakkan pada Allah. Abdun ladaihi, hamba di sisi Allah Ta'ala. Baik, di sini bila Allah kata yang di langit, yang di bumi milik Allah secara kekuasaan. Ini Allah kuasai ini. Dan secara ciptaan Allah cipta ini. Dan segala perhambaan. Apa maksud segala perhambaan? Kerana semua makhluk langit dan bumi, mereka ini akan tunduk turut pada peraturan Allah. Hidup mati mereka. Ceritalah gagah macam mana pun Allah takdirkan kau mati sekian-sekian hari, maka kau mati. Kamu sakit sekian-sekian hari, maka kamu sakit. Kamu akan jatuh sekian-sekian hari, maka kamu jatuh. Kamu akan tua sekian-sekian hari, maka kamu tua. Kamu nyanyuk sekian-sekian hari, maka kamu nyanyuk. Kamu dihina sekian-sekian hari, maka kamu dihina. Maka semuanya ini tak boleh lawan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan. Maka ini yang disebut dalam ayat yang kita bacakan ini, bagi Allah segala yang di langit dan di bumi. Yang ini semuanya tertakluk pada penciptaan Allah, tertakluk pada kekuasaan Allah, dan tertakluk pada perhambaan pada Allah. Dia suka atau tak suka, dia hamba Allah. Ada orang dia tak nak sembah Allah. Dia benci pada Allah. Maka apakah dia boleh lari daripada takdir Allah untuk mematikan dia? Dia tak boleh. Manusia mencari segala kesempurnaan hidup untuk kekal lama hidup. Mereka tak mampu. Apakah dia boleh melawan takdir Allah bila Allah mentakdirkan dia akan tua? Manusia buat macam-macam benda supaya tak tua. Buat botok lah. Buat apa benda, kita katakan pembedahan kosmetik untuk tidak tua. Lalu realitinya mereka tidak boleh lawan apa yang Allah takdirkan, tetap datang tua. Nak tipu macam mana tua tu? Tukar nombor IC. Bolehlah tukar sekejap. Ada seorang sahabat kita ditanya, kan tuan-tuan orang pergi haji, dia umur 65 tahun ke atas tak lagi. Tapi dia pun jumpa orang umur 70 macam mana boleh pergi? Dia kata kita tukar pasport. Kita daftar muda. Ni ada satu negara lah, antah berantah mana saya tak cerita lah. Jadi samang saya pula susah. Kawan ni tanya, kami ni kat Malaysia dah maklum 65 ke atas tak lagi. Macam mana kamu muda? Macam mana kamu boleh pergi? Tengok kata-kata 70 ni negara ni. Tua-tua boleh ke? Dia kata kami tukar nombor pasport. Macam zaman dulu lah tukar IC, lahir awal sikit lah, lari lambat sikit lah ikut dang kita. Ini negara yang mundur ni dia boleh buat lagi. Tetap kalaupun dia boleh buat macam tu, dia sekadar untuk pergi haji lah. Tapi tetap dia tua, tetap dia tak boleh nak ubah umur ni. Kita kalau berkenalan dengan orang, saya kata umur saya 20 tahun. 20 tahun dululah, 20 tahun. Umur saya 20 tahun. Umur saya 3, kita nak tipu orang dengan umur, kita tetap tahu kita tu. Kalau ada orang puji kita, awak ni muda lah, awet muda, kita tetap tahu kita tu. Tetap tak ada orang boleh berubah namanya tua. Muka kita walaupun nampak muda, orang kata lebih muda pada anak dia, realiti kita tua. Kita tahu kita tua. Akhirnya bila mati dicatatkan umur kita berapa. Time mati dah tak tipu dah umur mati. Sebab apa? Tak ada manfaat apa pun kalau mati muda ke mati tua. Masih hidup ni mungkin ubah umur. Tapi bila mati siapa nak ubah umur dia? Tak ada lagi orang fikir nak ubah umur dia. Maka terselah umur dia sebenarnya. Maka ini yang disebut bahawa baik orang tu Islam atau kafir, dia tertakluk kepada apa yang Allah Ta'ala takdirkan padanya dan dia tak boleh lagi. Maka ini dimasukkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah itu milik kejadiannya, penciptaannya, takdirnya. Semua makhluk Allah. Tak boleh lagi. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa inna Allah lahuwal ghaniyul hamid. Dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Maksudnya Allah tidak pernah berhajat pada makhluk yang diciptakan.
Tapi kamu semua wahai makhluk berhajat pada Allah. Dan Allah tidak pernah mengharapkan pujian kamu. Kerana Allah itu sudah sedia maha terpuji. Kita ni tuan-tuan yang berharapkan pujian. Dan bila Allah menghendaki seorang itu dihina, maka Allah jadikan tidak ada yang boleh memuliakan. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hina, takkan ada yang boleh muliakan dia. Ini Mustafa Kamal Atatürk. Dia berjaya jadi pada zamannya orang muliakan dia. Bahkan Barat menamakan dia sebagai bapa pemodenan Turki. Lalu patung-patungnya dibina setiap kota, setiap daerah, setiap kampung. Sistemnya. Dan semua mengikut dasar Atatürk. Untuk satu tempoh, dia menikmati pujian rakyatnya. Pujian Barat, pujian Eropah. Khususnya jasanya menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Jasa besarnya menjatuhkan kerajaan. Kenapa Inggeris tak jatuhkan? Inggeris membiarkan biar orang Islam jatuhkan sendiri. Kerana mereka tidak mahu jatuhkan suatu institusi yang sensitif. Yang menyebabkan pergabungan umat Islam untuk menentang orang Islam. Menentang orang kafir. Ada benda-benda sensitif, mereka gunakan tali baru. Biar orang ni usik. Bukan kami usik. Maka di antaranya ialah masalah yang berkait dengan kejatuhan kerajaan atau khilafah Islamiah, biar Mustafa Kamal Atatürk usik. Sebab dia tu mendakwa di Islam. Dan dia mengajak sejumlah orang Islam yang sama kepala sekular dengan dia untuk jatuhkan. Jadi orang tak nampak macam orang kafir jatuhkan. Maka mereka tegakkan dasar sekular untuk satu tempoh. Maka semua para ulama dihalau, ditangkap. Syekh Mustafa Sabri yang merupakan Syekhul Islam terakhir dalam sejarah Islam. Dan juga wakilnya Syekh Almarhum Muhammad Zahid Al-Kautsari yang akhirnya meninggalkan Turki. Mereka tidak mahu ada mana-mana ulama-ulama yang berfungsi di Turki. Selepas berpuluh tahun, beliau ataupun Mustafa Kamal Atatürk dimuliakan, diagungkan, hari ini mula dihina. Bermula dia mati, detik-detik penghinaannya mula berlaku. Orang tak pandang lagi patung-patung dia. Orang tak tengok lagi patung-patung. Orang tak sebut lagi nama-nama. Maka Turki berwajah baru. Turki tanpa Mustafa Kamal Atatürk. Mereka membebaskan diri mereka sedikit demi sedikit. Sama ada golongan yang paling kuat pertahankan Mustafa Kamal Atatürk, yang ini tentera. Sudah berlaku perubahan yang drastik. Ataupun di kalangan pekerja-pekerja kerajaan. Maka mereka mula menghilangkan nilai pujian kepada Mustafa Kamal Atatürk. Mula sejarah Kamal Atatürk dipelajari kembali untuk melihat betapa kejahatan dia. Betapa salah lakunya, keburukan akhlaknya, penyelewengannya dan segala yang mereka lakukan. Setiap kali dia jadikan mana-mana remaja mengandung, maka dihantar ke luar negara atas nama beasiswa kerajaan Turki. Bila perempuan ini telah dicabur ataupun telah dianiaya oleh Mustafa Kamal Atatürk. Dalam satu tempoh panjang dia boleh menyembunyikan, tapi tidak pada tempoh yang berikutnya. Akhirnya orang hari ini bercakap tentang jenayah dia, tentang kejahatan. Demikian cerita semua orang yang bersifat autokrasi atau diktator. Bila sampai zaman kejatuhan atau kematiannya, orang mula bercerita tentang kezaliman. Ya, bila Allah hina balik orang ni. Hina. Kalau satu ketika dahulu Husni Mubarak waktu dia jatuh, maka semua nama jalan yang nama Husni Mubarak ditukar nama. Semua nama sekolah. Yang nama bini dia Suzan Mubarak semua ditukar. Dengan cepat dia dihina. Sesudah dia berpuluh tahun memerintah. Naik pula Abdul Fattah Sisi. Dan perkara sama berlaku pada semua manusia, tapi manusia tak nak belajar. Maka Allah yang maha terpuji. Manusia yang memerlukan pujian Allah. Bila Allah tidak izinkan pujian itu sampai, maka lihatlah penghinaannya. Bila Allah Ta'ala izinkan pujian itu sampai, maka lihatlah kemuliaannya. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang hal tersebut, Allah berkata, Alam tara anna Allah, tidakkah mereka dan tidakkah engkau melihat bagaimana Allah sakhara lakum ma fil ard, memudahkan segala makhluk di muka bumi ini untuk kehidupan kamu. Baik, di sini disebut perkataan taskhir. Apa itu taskhir? Maknanya Allah Ta'ala menjadikan segala benda yang ada atas muka bumi ini untuk manfaat manusia. Kita ambil contoh. Emas dan perak. Tentang emas dan perak, siapa ambil manfaat? Binatang. Ada kita tengok harimau ke cari emas. Kura-kura ke cari emas sebab dia nak beli rumah dia, banglo. Tak ada orang ambil manfaat daripada emas dan perak melainkan manusia.
Mutiara. Siapa yang ambil manfaat mutiara? Manusia. Binatang-binatang tu semua. Manusia bela binatang. Ternak binatang. Tak ada binatang ternak manusia. Kenapa? Kerana manusia Allah taskhirkan, Allah jadikan dia menguasai semua yang ada atas muka bumi ini, milik dia. Allah jadikan gunung ganang dia miliki. Maka dia pun buat rumah atas gunung. Laut dan sungai Allah jadikan, dia pun mudahkan. Maka manusia menjadikan laut dan sungai sebagai jalan perhubungan. Mereka bina rumah-rumah dalam sungai, rumah-rumah atas laut. Mereka membina lapangan terbang atas laut dan sebagainya. Baik, ini taskhir. Apa maksud taskhir? Allah memudahkan segala nikmat di dunia untuk dimanfaat oleh manusia. Allah mudahkan. Pemuda kita nak atas dunia ni, Allah mudahkan. Ternak usa boleh, ternak gajah boleh, Allah mudahkan. Selia-lia, segagah-gagah gajah kita boleh tangkap ternak dia. Binatang paling berbisa kita boleh kurung dia dalam sangkar. Kenapa? Kerana Allah jadikan semua makhluk ni tak boleh kuasai manusia. Kalau tidak, tuan-tuan, kalau gajah tu buat mesyuarat, dia buat organisasi dia, pertubuhan dia, habis kita kena tangkap. Gajah sebab dia besar pada kita. Tapi Allah tak beri benda tu pada gajah. Kalau Allah beri pada makhluk-makhluk selain manusia, nescaya mereka akan kuasai kita. Tapi ini tidak pernah berlaku. Sebesar-besar gajah, manusia kuasai dia. Sebanyak-banyak alam binatang, manusia menguasai alam binatang. Ni ikan dalam laut, kalau dia memberontak, habis kita. Bayangkan ikan kalau memberontak. Ni ikan kembung je ada 25 bilion, ikan kembung ni. Belum cerita ikan selayang. Berapa bilion ikan tu. Kalau dia memberontak, nak lawan kita, habis kita. Ditawang oleh ikan. Habis orang ke laut nelayan kena tawang ikan. Tapi Allah tak berikan taskhir. Taskhir maknanya penguasaan. Makhluk lain pada manusia. Tapi Allah beri penguasaan manusia pada segala makhluk tu. Kita boleh tangkap beribu ikan, kita pun simpan. Kita masingkan dia, letak dalam akuarium, nak tak mana ikan tu. Boleh tak? Kita boleh tangkap semua binatang dalam hutan. Untuk kita makan daging dia, salai daging ni semua. Beribu ekor unta kita boleh ternak. Dengan sebesar tu unta, kita manusia yang kerdil ni boleh ternak unta. Bukan unta ni dengar cakap kita. Dia dengar cakap kita, dia terpaksa faham bahasa kita. Maka dia dengar cakap kita. Semua binatang. Anjing-anjing pun kena dengar cakap kita. Harimau-harimau semua jadi harimau sarkas, kena dengar cakap manusia. Suruh naik atas kursi, dia naik atas kursi. Suruh berdiri, berdiri. Tak pernah lagi harimau suruh kita berdiri. Kita ni, taskhir kita boleh suruh harimau tu berdiri. Kita boleh suruh harimau tu duduk atas kursi. Kita boleh suruh dia makan durian. Boleh. Bila kita latih dia. Anjing, kita boleh latih dia ke sana, ke sini. Kita baling bola, dia pun pergi ambil bola. Itu taskhir. Tapi tak ada pula anjing baling bola, kita pula kejar bola. Sebab binatang dan makhluk lain tidak boleh menguasai manusia. Tidak boleh. Allah tidak izinkan. Mana pun binatang. Allah tak jadikan mereka punya akal untuk kuasai kita. Tapi semua binatang, bahkan semua makhluk, bahkan semua alam ini, Allah jadikan bawah penguasaan manusia. Maka kita yang korek emas, kita korek kuprum, kita korek semua apa yang disebut sebagai ma'adin atau galian-galian, semua tanam-tanaman, semua buah-buahan, semuanya manfaat untuk kita. Dijadikan semua pokok-pokok kita tanam, buah-buahan yang kita nikmati untuk kita. Bukan buah-buahan ambil manfaat daripada kita. Kita ambil manfaat daripada dia. Maka ini nama taskhir. Ini antara nikmat Allah. Lalu tanyalah berhala kamu buat apa? Allah memudahkan segala makhluk tunduk pada kamu. Yang tiba-tiba kamu tunduk pada berhala, kenapa? Buat berhala batu batang, kenapa kamu sembah pada dia? Padahal Allah jadikan ni semua batu ni, kamu yang menguasai dia. Berhala tu kamu kuasai dia. Kamu boleh letak bawah, boleh letak atas. Boleh letak menerak tidur, boleh letak diri. Tak ada orang buat berhala tidur. Siapa yang buat berhala tidur? Orang lah. Bukan berhala tu sendiri jadi-jadi tidur. Ada yang buat berhala duduk bersila. Ada yang buat berhala bertenggek. Siapa buat? Orang. Tiba-tiba kamu merendahkan atau kamu tunduk pada berhala yang tidak ada kuasa apa-apa. Sedangkan Allah menjadikan kamu berkuasa atas dia. Kamu lahir dulu pada berhala. Kamu ciptakan berhala dengan tangan kamu. Bagaimana kamu mempertuhankannya? Ini logik yang tak boleh dijawab. Dan ini kebodohan yang tidak boleh dirawat. Melainkan dengan peperangan. Sebab itu kita lihat bila laku akhir zaman peperangan antara Islam dengan penyembah berhala.
Sebagaimana dalam permulaan Islam, Islam mula-mula perang, dia tak perang dengan Yahudi. Islam juga tak perang dengan Kristian. Yang pertama Islam perang dengan penyembah berhala. Perang Badar dengan penyembah berhala. Perang Uhud dengan penyembah berhala. Perang Khandaq dengan penyembah berhala. Sampailah pembukaan kota Mekah, penyembah berhala. Kemudian pada akhir tahun ke-9 Hijrah, boleh lawan dengan Kristian. Rom. Boleh lawan dengan Parsi. Tamu-tamunya semua berhala. Untuk menunjukkan bagaimana kebodohan penyembah berhala tidak boleh dirawat melainkan dengan peperangan. Sebab itu beza. Ahli kitab diterima jizyah. Penyembah berhala tidak diterima jizyah. Kalau kita belajar dalam hubungan antarabangsa Islam, kalau orang tu orang Kristian, Yahudi, dia terima jizyah. Penyembah berhala tidak. Wa imma dia Islam, wa imma dia mati. Dua je. Kerana kebodohan yang tak boleh dibaiki. Di sini betapa Islam melihat besarnya jenayah penyembah berhala. Kemudian kata Allah, sesudah menyebut tentang tasghir, wal fulka tajri fil bahri bi amrih, dan Allah Ta'ala menjadikan kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan perintah Allah. Apa maksud perintah Allah? Dengan angin yang Allah ciptakan, dengan ombak yang Allah ciptakan. Kalau Allah tak izinkan, walaupun kapal ini kuasa nuklear, datang angin ribut tenggelam. Walaupun kapal ini besar, maka datang ombak menggulung atau menenggelamkan kapal ini. Bila kapal ini selamat berjalan? Bila ombaknya tenang, bila anginnya tenang. Maka selamatlah kapal-kapal berlayar. Ini disebut bi'amri, dengan perintah Allah. Kalau kata start kita hari ini, kapal kita guna kuasa nuklear. Dulu memang kuasa angin, pakai layar. Nak ke China, nak ke India, kapal layar. Hari ni kita ni boleh tanpa tunggu angin. Kita katakan macam mana pun kapal tu hebat, dia pun kena tunggu angin juga. Kenapa pula tunggu angin? Kalau dulu tunggu angin untuk tiup layar. Hari ini tunggu angin supaya dia tidak kencang lalu menjadikan ombak tu besar lalu menenggelamkan kapal. Macam contoh kapal terbang. Contoh ingat kapal terbang tu boleh terbang ikut dang dia ke? Dia akan ikut cuaca. Ikut ramalan cuaca. Kalau ramalan cuaca kata tak boleh terbang, semua tak terbang. Sama juga kita nak naik belong, tak boleh naik belong. Sebab Allah tak izinkan. Belong ada, semua ada. Tapi angin, Allah jadikan angin tu kuat sikit je. Habis. Ni kalau naik tu sampai Malaysia. Orang naik daripada Turki hari tu boleh sampai Malaysia. Siapa nak urus bagasi kita kat Turki tu? Artinya Allah tidak izinkan. Walaupun kita nak naik itu, Allah tak izin. Semua perjalanan baik di laut, baik di udara, kalau kita tengok sistem dia, bukan senang-senang kita ada kapal terbang, boleh terbang. Tak ada. Dia ada satu jabatan yang menjaga laluan trafik udara. Kalau dia kata jangan mendarat, jangan mendarat. Dia kata jangan terbang, jangan terbang. Kalau terbang, satu kesalahan. Boleh didenda penerbangan tadi, boleh ditarik lesen penerbangan. Kapten tu pun boleh tarik lesen. Sebab dia terbang waktu dilarang. Kerana cuaca yang tak elok. Di sini kita sebut bila Allah kata, wal fulka tajri fil bahri bi amrih. Dan ini kapal-kapal yang berlayar dengan perintah Allah. Dengan Allah izinkan. Bila Allah tak izin, kapal ni tenggelam. Dia tak berlayar dengan selamat. Sama dengan kapal terbang, sama dengan semua benda pengangkutan. Yang zahir kita kata kita kuasai, realitinya tidak. Allah izinkan dia boleh berjalan atau dia tak boleh jalan. Wa yumsikus sama', dan Allah pegang langit antaqa alal ard, daripada jatuh atas muka bumi ini. Tuan-tuan, semua benda namanya atas, dia boleh jatuh bila boleh basuh. Kita kalau buat bumbung, letak kipas, letak sekian perkara, kita tahu benda ni boleh jatuh anytime. Apa pun berada di atas, sampai masa dia boleh jatuh. Benda yang tak ada, atas dia tak ada jatuh, dia mesti jatuh. Orang yang berada ke atas pun boleh jatuh. Yang kata benda yang melekat ni, orang duduk atas pun boleh jatuh. Yang ada kuasa tinggi pun boleh jatuh. Tetapi bagaimana Allah menjadikan langit berjuta-juta tahun lamanya? Kukuh dalam jagaan Allah. Tapi Allah kata, sampai masa dia jatuh juga. Sampai masa dia jatuh. Tapi untuk masa ini, Allah terus menjaga langit daripada jatuh atas kepala kamu. Kita bayangkan kalau langit jatuh atas kepala kita. Yang cuma jatuh atas kepala kita cuma hujan. Itu pun huara. Hujan tu halus dia tu jatuh. Itu kalau tiba-tiba hujan tu membeku jadi hujan ais, hujan air batu. Itu dah sakit kepala kita. Bayangkan kalau jatuh langit tu berkeping-keping. Allah jaga benda ni daripada jatuh.
Satu nikmat yang kita tak pernah lihat, kita tak pernah rasa sebab belum berlaku. Kita tak rasa, macam sihat dan sakit. Orang sihat dia tak pernah rasa nikmat ni sihat. Rasa ke? Tak rasa. Kena sesama sekali baru tahu nikmat bernafas. Kena batuk baru tahu nikmatnya tak batuk. Kena gauk baru tahu nikmatnya tak gauk. Kena darah tinggi, kena kecil manis baru tahu nikmatnya tak kena kecil manis. Sebelum kena tak rasa apa, biasa je. Demikian juga langit. Belum jatuh memanglah kita tak nampak nikmat. Kalau jatuh baru kita tahu. Kemudian kata Allah lagi, innallaha binnas, semua nikmat yang Allah beri, semua nikmat yang Allah cipta, semua nikmat yang Allah jadikan penguasaannya pada kami. Tasghir. La ra'ufur rahim, kerana Allah itu pengampun lagi Maha Penyayang. Allah boleh tarik nikmat sebab dosa kamu, tapi Allah pengampun. Allah Ta'ala boleh tarik nikmat dengan kebiadaban kamu, tapi Allah itu rahim. Allah itu Maha Penyayang. Sebab kerana Allah itu pengampun dan sayang, kamu terus dapat merasakan nikmat ini walau kamu sebahagian kamu derhaka. Sebahagian kamu sekian-sekian. Sebab itu semua para Nabi bila berhadapan dengan kaumnya menjanjikan pengampunan Allah. Minta ampun pada Allah. Tinggalkan kejahatan ini. Kami tak kena apa-apa pun bala. Yelah tak kena lagi. Kerana Allah tu pengampun. Tapi sampai masanya Allah lagi tidak lagi mengampuni kamu, maka turun azab. Sampai masa Allah tak sayang lagi kamu, kerana Allah murka, maka turun azab. Asas sifat pertama Allah pengampun penyayang. Tapi bila manusia mula melampau, maka tidak ada lagi pengampunan untuknya. Dan tidak ada lagi sayang untuknya. Maka bertukar pengampun tadi menjadi Allah yang menurunkan azab. Dan bertukar penyayang tadi Allah yang maha murka dan tidak meredai kamu. Wa huwa alladhi, dan dia Allah alladhi ahyakum, yang menghidupkan kamu. Thumma yumitukum, kemudian mematikan kamu. Thumma yuhyikum, kemudian membangkitkan kamu hidup kembali di hari akhirat kelak. Innal insana lakafur, tapi ramai manusia yang kufur. Ya Allah beri sifat Allah yang utama dan membezakan kenapa Allah boleh membantu orang beriman dan kenapa patung berhala kamu tidak boleh membantu kamu. Kerana yang menghidupkan dan yang mematikan itu Allah. Kerana yang menghidupkan kamu kembali juga Allah untuk hari hisab dan pengadilan. Tapi kebanyakan manusia kufur. Kebanyakan manusia tidak mau mempercayai hidup mati itu Allah ciptakan. Bukan mereka kata kami hidup sebab mak kami lahirkan. Kami mati sebab kami tua. Maka matilah kami. Dan kami dibinasakan dengan peredaran masa. Allah rakamkan perkataan mereka, wa ma yuhlikuna illa dahab. Kami tidak dibinasakan melainkan kerana peredaran masa. Dan kami tak akan dibangkitkan semula. Kami tak akan dibangkitkan. Allah jawab, kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, seawal-awal manusia, seakhir-akhir manusia, semuanya akan dihimpunkan dan dibangkitkan kembali pada waktu yang Allah tentukan. Tapi kebanyakan manusia tak percaya pada hari kebangkitan. Kerana mereka cuma percaya pada dunia ini. Mereka cuma percaya tentang janji-janji dunia, bukan janji-janji akhirat. Mereka lupa bahawa dunia ini juga akan turut hancur. Hari ini tidak ada pun para pengkaji yang mengatakan bumi tak hancur. Mereka yang mengkaji dan bidang astronomi, ni golongan kelompok NASA, mereka tahu bahawa dunia ini sampai lambat launnya akan binasa. Mereka menemukan pelbagai bukti bahawa ia akan hancur. Tetapi kita menemukan ia sebagai bukti keimanan. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Mereka cuba mencari penemuan berbentuk fizikal. Berbentuk fizikal. Bagaimana bumi akan hancur. Dengan sebab banjir, dengan sebab kepanasan, dengan sebab itu dan ini. Lambatnya mereka mendapat ilmu dan pengetahuan. Maka Al-Quran memberi kita pengetahuan sebelum kita melihatnya sendiri. Sebab Allah itu pengampun dan penyayang, dan Allah itu cinta ataupun Allah itu amat maha lembut kepada hamba-hambanya. Maka Allah cerita dulu akan berlaku kebangkitan. Maka ini sifat manusia, dan Allah Ta'ala menyatakan inilah kudrat dan kekuasaan Allah yang akan membantu dan menolong orang beriman. Wallahu a'lam.